Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan kita mulakan majlis ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Yang kata berkat bulan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, sehingga mereka berdoa semenjak daripada bulan Rejab, doa minta sampai ke bulan Ramadan. Bulan Syaban doa lagi, lama doa nak boleh sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah kita dapat sampai, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat menunaikan ibadat dengan sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, membimbing kita, memudahkan kita untuk mengisi masa-masa yang penuh berharga di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita minta kepada Allah supaya jangan jadikan kita ini lalai ketika kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi, betul bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkatan. Betul bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Persoalannya, apakah di dalam hati kita Ramadan itu istimewa? Apakah bila datang ni bulan Ramadan ni kita rasa suatu nikmat yang cukup besar? Apakah dalam hati kita, dalam diri kita memang kita nampak ini nikmat Allah yang Allah kurniakan pada kita ni, nikmat yang cukup besar? Apakah dalam hati kita, dalam pemikiran kita, kita rasa Ramadan ini satu peluang yang Allah beri kepada kita, peluang yang cukup berharga yang Allah beri kepada kita ni? Kita rasa ke benda tu hebat? Kita rasa ke Ramadan itu suatu masa yang cukup berharga? Kalau kita rasa Ramadan itu masa yang penuh dengan kehebatan, kebesaran, keberkatan yang istimewa, maka sudah tentulah kita akan ambil berat dengan masa Ramadan ini.
kita sudah tentu akan buat persediaan, kita dah tentu ada perancangan untuk mengisi sebulan Ramadan ini. Kalau kita rasa Ramadan itu hebat, Ramadan itu suatu benda yang cukup mahal, maka sudah tentu kita buat perancangan. Tapi kalau kita rasa Ramadan ni sama je macam bulan-bulan yang lain, cuma ada puasa, ada sembahyang tarawih je, maka kita pasti tidak akan mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita rasa Ramadan ini sekadar puasa siang hari, tarawih pada malam hari, sekadar itu saja, maka kita pasti tidak akan mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik. Kalaulah kita pergi suatu tempat, kita pula diberi masa, kamu ada masa untuk berada di suatu tempat ini seminggu, maka sebelum kita pergi ke tempat itu, kita dah rancang apa benda yang kita nak buat. Itulah salah satu tanda orang yang cinta dengan Ramadan dan merasa Ramadan ni suatu peluang yang cukup mahal. Ramai sahabat kita tak sempat nak berada di bulan Ramadan. Kita pun tak tahu sampai bila kita ni, kan? Maka kita buatlah perancangan sebaik-baiknya, tuan-tuan. Buatlah perancangan sebaik-baik di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, nanti apa benda nak buat kita cerita kemudian tak? Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam bulan Ramadan. Allah sediakan prasarana memudahkan kita di dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang biasa kita dengar, dibukanya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka, kan? Diikatnya syaitan, tak? Begitu tak? Diampunkan dosa dan sebagainya. Allah permudahkan kita buat ibadat di bulan Ramadan. Maka kita akan lihat pada bulan Ramadan, kita akan lihat masjid ramai orang, surau penuh orangnya. Kadang-kala orang yang tak biasa berkunjung ke masjid pada bulan Ramadan, dia datang. Kerana apa? Kerana ada rasa cinta dengan Ramadan. Kerana mereka merasa Ramadan ini satu masa yang cukup berharga. Mereka datang. Kadang-kala kita pun tak pernah nampak dia, tapi bulan Ramadan datang ni. Ada orang ni, ada seorang kawan ni, dia bila datang bulan Ramadan ni, dia akan pakai pakaian yang cantik-cantik. Kita raya bawa pakai sampin, kan? Dia bulan Ramadan, awal tu dia pakai sampin lah. Seronok dia dengan Ramadan. Kita tengok orang yang tak biasa datang. Kita yang biasa datang ke masjid, jangan sekali-kali kita memandang mereka ini, kita memandang dengan pandangan yang sinis. Jangan sekali-kali kita menyatakan, alah yang ini awal-awal boleh lah, lepas tu nanti hilang lah. Jangan. Kita yang rasa diri kita ni bagus, kita yang rasa kita ni amalan banyak, kita yang rasa kita ni hebat, kita yang rasa. Akhirnya kita pandang orang lain dengan pandangan yang negatif. Jangan. Sepatutnya kita lah menggalakkan mereka. Alhamdulillah kamu datang, alhamdulillah kamu ramaikan jemaah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kekal sampai akhir Ramadan dan berterusan walaupun di luar Ramadan. Jangan kita pandang negatif. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun cakap macam tu tak? Kadang-kadang silap lah. Kita kata ini seminggu je macam ni, kita marah orang. Minggu kedua habis lah ni, tinggal 2 saf, 3 saf. Siapa kita? Kita dah tentu ke boleh datang? Belum tentu, tuan-tuan. Pasal tu kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, hati kita kena hati yang
penuh dengan rasa bersalah. Kita masuk dalam bulan Ramadan ni dalam keadaan kita ni rasa kita ni banyak dosa. Kita harapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati kita, ya Allah, aku ini hamba yang lemah ya Allah. Kena macam tu. Aku ni hamba yang lemah ya Allah. Walaupun kau beri peluang berada dalam bulan Ramadan ini ya Allah, kalau tanpa bimbingan kamu ya Allah, aku tak mampu nak mengisi masa bulan Ramadan ini ya Allah. Kita masuk dalam keadaan kita harap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita banyak, kelalaian kita banyak. Kita memang tak mampu nak mengisi masa kita dengan sebaik-baik di dalam bulan Ramadan ni kalau tidak ada bantuan taufik daripada Allah Subhanahu. Kita masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh kerendahan. Jangan sekali-kali kita masuk dalam bulan Ramadan kita rasa hebat dengan diri kita. Jangan kita rasa kebiasaannya kita boleh semayang berjemaah, lepas ni pun kita pasti boleh semayang. Jangan. Macam itulah orang yang datang pada bulan Ramadan mengunjungi masjid. Jangan kita pandang hina. Sebab apa? Kadang-kala kita lihat orang yang kadang-kala ni yang datang masjid ni lah, kadang-kadang bila berdoa dia boleh menangis. Bila berdoa dia rasa sedih. Kadang-kadang dalam ibadat dia rasa sedih. Pasal dia rasa dosanya banyak. Pasal dia rasa dia banyak kesalahan, banyak benda yang dia buat bercanggah dengan perintah Allah. Dia masuk dalam keadaan hati yang harap kepada pertolongan Allah. Mana tahu dengan hadirnya mereka ini, dengan hadirnya kita ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah permudahkan urusan kita seterusnya. Mana tahu orang yang biasa bermaksiat datang, Allah terima taubatnya. Lepas tu tuan-tuan, masuk bulan Ramadan dengan hati yang betul-betul mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa nak cerita tuan-tuan? Dan itulah. Kemudian bulan Ramadan ni adalah bulan yang istimewa kerana ada solat tarawih. Bulan Ramadan ini kita kena rancang. Antaranya meningkatkan solat. Solat mana nak tingkatkan? Yang nak diperbanyakkan solat mana? Solat fardu? Tak, solat fardu memang 5 waktu tu. Kita jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik tuan-tuan. Solat 5 waktu ini kita jaga baik-baik. Dan kita tingkatkan solat kita dengan menjaga solat-solat sunat. Kerana di dalam bulan Ramadan ini Allah beri ganjaran yang besar terhadap amalan-amalan sunat. Amalan fardu sama je. Bulan Ramadan ke bulan bukan Ramadan sama, cuma tambahan fardu puasa. Itu je fardunya, tambahan. Tapi yang kita nak ni perbanyakkan ialah benda-benda sunat. Kita jagalah semayang sunat, antaranya semayang sunat rawatib. Kita cuba jaga. Lepas ni tuan-tuan kita semayang isyak. Lepas kita semayang isyak ni tuan-tuan semayang sunat 2 rakaat selepas isyak. Jangan kita tunggu semayang tarawih, jangan. Sebab semayang 2 rakaat selepas isyak itu sunat muakkad. Sunat yang digalakkan kita melakukannya. Jangan kita duduk tunggu tarawih, jangan. Kita jaga 12 rakaat ataupun 10 rakaat kita jaga. Apa dia? Semayang sunat sebelum subuh. Ada 2 rakaat. Kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau boleh 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tak mampu, buatlah 2 rakaat. 2 rakaat selepas zuhur. Dah jadi berapa? Kalau 4 sebelum zuhur, 6, 8. 8. Tak? Selepas maghrib 2 rakaat, 10. Selepas isyak 2 rakaat, jadi 12. Kita jagalah amalannya.
Mudah-mudahan lepas Ramadan pun kita dapat meneruskannya. Jagalah solat kita sebaik-baik, dengan sebaik-baiknya. Kena ada azam, kena ada keinginan. Yang kedua, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan setiap kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Zabur, Taurat, Injil, Quran, semuanya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Maka kita rancang bagaimana hubungan kita dengan Quran. Kita rancang. Tadi bagaimana hubungan kita dengan solat, rancang. Tak ada rancangan, tak boleh. Kalau tak ada rancangan, tak dapat tuan-tuan. Pergilah buat kerja, projek mana-mana pun. Pertama sekali dia kata apa? Awak tolong tulis rancangan kamu macam mana. Itu dulu. Tak? Maka rancanglah kita bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran itu. Berapa banyak kita nak baca, kita nak khatam ke tidak ke? Khatamlah walaupun sekali. Khatamlah walaupun sekali. Kalau sekali nak khatam, maka satu hari satu juzuk nak baca tak? Bukan kita semua ni boleh duduk sekali duduk baca satu juzuk. Payah dah kan? Penat puasa pula tu dah. Alasan kita macam-macam. Maka kita pecah-pecahkanlah, bahagi-bahagikan. Ada orang kata sebelum semayang 2 muka surat, selepas semayang fardu 2 muka surat. Jadi berapa muka surat? 4 muka surat. Kali dengan 5 waktu jadi berapa muka surat? 20 muka surat. 20 muka surat tu 1 juzuk. Bunyi macam senang tuan-tuan. Saya cakap ni pun bunyi macam senang. Senang juga 2 muka surat dia baca. Ataupun sehelai, kan? Sehelai tu kiri kanan 2 muka surat lah kan. Baca. Sebelum subuh baca. Selepas subuh baca 2 muka surat. Sebelum zuhur baca 2 muka surat. Selepas asar baca 2. Macam tu lah. Akhirnya habis 5 waktu solat, habislah 20 muka surat. Betul. Itu yang paling mudah lah. Kita susunlah sendiri tuan-tuan. Lepas tu kita susun pula. Ada orang tadarus kan? Tadarus tu cerita lain pula. Kan? Seorang ni baca, seorang ni dengar. Orang ni baca pula, orang tu dengar. Kalau kita bacaan kita bagus kan, pertengahan lah, bacaan yang mudah, elok, kita pun tahu hukum sikit-sikit, kita carilah teman untuk bertadarus. Kalau tak ada teman di sini, kita carilah teman di rumah kita. Kita setkan pukul berapa nak tadarus. Sarapan pagi dah tak ada dah. Kan? Pukul berapa nak tadarus. Kita carilah satu hari 3 waktu ke 4 waktu nak tadarus. Dengan isteri ke, dengan anak ke. Ada macam itulah cara kita meningkatkan amalan. Kalau kita nak cari lagi yang berkaitan dengan Quran, kita buatlah perancangan. Tahun ini saya nak tahu tentang isi kandungan surah-surah tertentu. Buatlah. Macam tu. Setiap tahun berulang, akhirnya ada peningkatan. Baik. Yang seterusnya, dalam bulan Ramadan ini, antara benda yang kita patut ambil berat ialah perkara yang berkaitan dengan sedekah. Sedekah. Sedekah ni kita amalkan, kita rancang, kita cuba buat agar setiap hari kita bagi sedekah. Ni rancang baik-baik. Setiap hari kita bagi sedekah. Banyak sikit ikut kita. Ada orang dia dah amal dah benda ni. Dia amal sedekah subuh kan, selalu orang cakap sedekah subuh tu. Jadi bulan ni dia tambah lagi lah amalan dia tu. Sebab ganjarannya yang besar. Sehingga Nabi SAW seorang yang pemurah. Tapi bila sampai bulan Ramadan, Nabi lebih pemurah.
Tak, lebih pemurah. Maka kita cari orang untuk kita beri sedekah, cari tempat untuk kita beri sumbangan setiap hari. Seterusnya, antara yang penting ialah memberi makan orang berbuka puasa. Ini cari tuan-tuan, cari. Ini semua kena cari tuan-tuan. Cari. Semoga setiap hari ada orang makan daripada makanan yang kita beri. Walaupun 2 orang, 3 orang, carilah. Dan saya pun pernah beritahu kat sini, kita duduk macam ni kan, duduk rumah teres-teres ni tak susah pun. Kita masak, kita bagilah jiran, 2, 3 jiran, 4 jiran, sudah. Yang penting tiap-tiap hari ada orang makan berbuka puasa daripada makanan yang kita beri. Pada suatu hari sahabat tanya, ya Rasulullah, bukannya mampu kami ni nak bagi orang makan buka puasa? Sebab nak bagi makan buka puasa kan, biasa orang bagi makan sampai kenyang-kenyang kan, makanannya macam-macam. Kami tak mampu. Maka Nabi SAW menyatakan, kita dapat pahala memberi orang berbuka puasa walaupun kita beri sebiji tamar, segelas air dan sebagainya. Tapi jangan tuan-tuan, tak apa, ini ambil sebiji tamar, ni sebiji tamar, jangan macam tu. Ini nak kita dapat juga ganjarannya. Nak katakan jangan tinggal. Tak? Sampai sebiji tamar pun boleh dapat pahala. Makna di sebalik kata-kata tu, jangan tinggal benda ni. Jangan tinggal. Tuan-tuan masaklah apa ke, belilah apa, bagilah orang makan. Kita niat, insya-Allah Allah permudahkan. Yang seterusnya bulan Ramadan, bulan untuk kita memperbanyakkan doa. Bulan Ramadan, bulan kita memperbanyakkan doa. Banyakkan doa dan memperbanyakkan istighfar, bertaubat, mohon kepada Allah keselamatan daripada api neraka, kejayaan dan dimasukkan ke dalam syurga. Minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Minta ampun. Bangun 1/3 malam, bangun sebelum sahur itu kita semayang. Bangun sebelum sahur, semayang walaupun 2 rakaat. Minta kepada Allah ampunkan dosa kita. Dosa ni tuan-tuan, dia berat. Dosa ni berat sebenarnya. Dosa ini lebih bahaya daripada virus yang tuan-tuan takut. Sebab dosa ini tuan-tuan, dia menghalang segala jenis kebaikan. Rezeki jadi kurang kerana dosa. Amalan tak boleh nak laksanakan, amalan kebaikan susah nak dilaksanakan kerana diikat oleh dosa. Dalam rumah tangga bermasalah kerana dosa. Dosa ni menyusahkan hidup kita. Pasal tu, bila seseorang ini dalam bulan Ramadan ini, setiap hari 1,000 orang 1,000 orang ke 70,000 orang dikeluarkan daripada api neraka setiap hari. Pasal apa? Diampunkan dosa ni tuan-tuan, itu satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Kalau kita diampunkan dosa, satu nikmat yang cukup besar. Tapi kalau kita rasa dosa, alah tak ada apa-apa dosa, alah dosa biasa je, maka kita tidak akan rasa dosa ni suatu beban yang cukup bahaya. Kita tak akan rasa dosa ni satu benda, kalau kita diikat oleh dosa, kita akan sengsara hidup kita. Kalau kita tak rasa macam tu, kita tak akan buat apa-apa. Macam tuan-tuan ni kan, pakai emas-emas ni kan, memang nak pakai sangat ke emas tu? Memang nak pakai sangat ke emas tu? Tak ada orang seronok sangat pakai emas tu kan. Tapi pasal apa pakai emas ni? Pasal kita meyakini kalau tak pakai emas ni akan membahayakan kesihatan. Benda yang mendatang ini pula, dia bila membahayakan kesihatan, menyebabkan kita tak boleh buat apa-apa kerja, dan kadang-kala membawa kepada maut.
perasaan kita, keyakinan kita penyakit ini bahaya, menyebabkan kita sanggup buat benda yang kita tak suka buat. Betul tak? Kita sanggup buat benda yang kita pun tak seronok nak buat. Macam itulah kalau kita rasa dosa ni satu benda yang cukup bahaya, dosa ni satu benda yang bukan setakat bahaya di dunia, bahkan di akhirat pun membawa malapetaka, kerugian. Ya tak? Tapi kalau setakat sakit darah tinggi, COVID ni, ya tak? Kalau kena COVID dekat dunia, kat akhirat nanti kena masuk neraka ke? Masuk neraka? Tak ada lah. Sakit jantung akhirnya masuk neraka ke? Tak ada. Dia habis kat dunia je. Tapi kalau dosa, dia tak habis kat sini, dia bawa sampai akhirat. Maknanya dosa ini lebih bahaya daripada segala jenis penyakit. Kalau kita dibersihkan daripada dosa, itu satu nikmat yang cukup besar. Macam tuan-tuan lah, macam orang yang COVID ni lah. Tanyalah orang yang COVID ni. Asyik COVID je lah, penyakit lain pula lah. Penyakit apa? Penyakit jantung lah, apalah kan. Yang jenis bara tu panggil apa? Bara? Kanser kan. Tahap macam-macam tahap ada. Tiba-tiba baik. Macam mana perasaannya? Alhamdulillah, seolah-olah hidup kali kedua. Kerana rasa suatu nikmat. Macam tu, lebih-lebih lagi lah dosa tu kalau diampunkan. Lagi hebat. Lepas tu kita disuruh minta ampun. Walaupun dosa kita hebat, besar macam mana sekalipun, jangan sekali-kali kita merasakan Allah tak ampunkan kita. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa kita. Yang penting yang Allah suruh apa? Allah suruh kita minta. Allah suruh kita apa? Allah suruh kita bertaubat, kembali kepada Allah. Jangan lari. Minta, Allah beri. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ini. Jangan kita ditipu oleh kawan-kawan ataupun syaitan ataupun nafsu. Ada orang kata, alah kamu ni macam ni lah nanti. Tuan-tuan nanti dengar lah yang saya cakap ni betul ke tak betul. Alah kamu ni 3 hari cukup, 3 hari boleh lah, lepas tu hilang. Jangan layan tu semua. Kata-kata tu jangan layan. Kata-kata tu bukan apa, nak bagi kita, dia nak apa Melayu cakap ni, dia nak cabar kita. Jangan 3 hari je datang masjid, jangan 2 minggu je datang masjid. Dia nak cabar kita. Dia nak supaya kita teruskan. Itu je. Jangan kita rasa dosa kita banyak, Allah tak ampun. Jangan. Kita dah bertaubat, lepas tu buat balik dosa, kita bertaubat lagi, istighfar lagi, bertaubat. Buat dosa lain, bertaubat lagi. Macam itulah yang Allah suruh. Sehingga Nabi SAW menyatakan, at-taibu minadz-dzamb kama la dzambalah. Sesiapa yang bertaubat daripada dosa, buat dosa bertaubat, buat dosa taubat, dosa taubat, seolah-olah dia tergolong dalam golongan orang yang tidak melakukan dosa. Yang tak bagus apa? Kita buat dosa, lepas tu kita rasa bangga. Ini jangan. Kita tinggalkan sembahyang, kita rasa tak ada apa-apa, kita bangga pula. Ini jangan. Inilah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, kembali kepada Allah, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang pada kita. Baik, itu amalan-amalan tuan-tuan. Buat ni. Tapi ada satu benda yang penting, jangan kita batalkan pahala puasa kita. Jangan kita melakukan larangan-larangan di dalam puasa. Itu yang paling penting. Ibadat ini ada satu iktisab, yakni buat ni. Kan? Satu lagi ijtinab, tinggalkan apa? Benda-benda maksiat, tinggalkan benda-benda dosa, tinggalkan. Antara buat dengan tinggalkan, buat benda sunat, tinggalkan benda haram, tak? Buat benda sunat, tinggalkan benda haram, yang paling utama mana?
tinggalkan benda haram. Yang paling penting, tinggalkan benda haram. Macam kita lah, orang yang sakit. Orang yang sakit ni, doktor bagi ubat. Ubat tu makan lah, buat kerja, makan. Tapi ada tak dia suruh pantang, dia kata yang ni jangan buat, yang ni jangan buat, yang ni jangan buat. Ada tak? Tapi yang paling penting mana? Yang paling penting jangan buat benda yang dilarang. Kadang-kadang kalau kita jaga benda yang dilarang tu kita tak buat, tak makan ubat pun boleh sihat. Tapi kalau makan ubat tapi benda yang dilarang buat, akhirnya tak datang apa-apa faedah. Ada? Maka kita jaga diri kita daripada maksiat. Maksiat apa? Maksiat yang paling susah sekarang, maksiat mata. Maksiat yang berkaitan dengan mata. Pasal apa? Pasal sekarang ni mudah kita nak tengok apa-apa, semua ada bersebelahan dengan tangan kita, handphone ni. Ada? Bulan Ramadan ni pula lagi seronok tengok, habis 3 jam. Tak mengantuk pun dia. Tengok handphone ni, WhatsApp 3 jam, tak mengantuk dia. Tapi kalau ambil Quran, baru 20 minit mengantuk lah. Masalah sungguh mata ni. Mata tak cukup vitamin, kan? Tak seronok mata melihat Quran. Kenapa? Kerana masalah kita. Masa ni kita bersihkan mata kita, cucikan mata kita, jinakkan mata kita, tengok benda-benda baik, baca Quran, tengok benda baik, dan jauhkan daripada melihat benda-benda kemungkaran. Yang kedua, jaga diri kita daripada lisan, daripada menggunakan lisan, lidah pada tempat-tempat yang diharamkan. Jangan mengumpat, jangan riba, janganlah menipu, jangan. Jaga baik-baik. Pasal tu apabila orang tanya apa itu takwa, kata sebagai ulama, takwa ini kamu jaga diri. Wiqayah, jaga diri tidak jatuh ke tempat yang dilarang oleh Allah. Jaga diri, jaga lisan, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jaga kemaluan. 7 tu. Jangan jatuh ada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jaga itulah. Itu paling penting jaga. Itu antara benda yang paling penting jaga. Dan seterusnya, dan yang terakhir, kita jagalah baik-baik. Dan benda tu kita tak mampu, melainkan kita mohon pada Allah. Semuanya mohon, tuan-tuan. Semuanya mohon kepada Allah. Kadang-kadang ada orang kata, sikit-sikit doa, sikit-sikit doa, sikit-sikit sembahyang hajat. Ada orang kata macam tu. Tak. Nabi suruh minta apa saja. Allah suka kalau kita minta. Allah murka kalau kita tak minta pada dia, pasal kita rasa sombong. Kalau kita minta, sehingga Nabi kata kalau kamu hilang, tali kasut kamu hilang pun minta pada Allah. Sampai macam tu. Minta tu Allah suka. Bila kita rajin mohon, rajin minta, di sana banyak kebaikan. Antaranya kita mengaku kita ni lemah. Yang kedua, kita menyadari kita ada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Berkuasa. Bila kita berdoa, sebenarnya kita didik hati kita nak jadi benda yang baik tadi tu. Yang kita doa, banyaklah kebaikan doa. Yang akhir sekali tuan-tuan, ibadat yang kita buat ini, pastikan bersih daripada maksiat, riak, ujub dan sebagainya. Bersih daripada riak, ujub dan penyakit-penyakit yang lain. Pastikan ibadat kita ikhlas, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana penyakit riak ni semua akan menghapuskan pahala ibadat kita. Kan?
habis. Maka kita jagalah sebaik-baiknya. Tapi bukan bermakna kita tak buat ibadat. Jangan kita tunggu nak buat ibadat bila tak ada orang. Jangan. Ni nak baca Quran ni, kita nak baca Quran, alah Pak Haji ni ada pula, nanti dia kata kita ni warak sangat, nanti dia kata alah yang ini 2-3 hari je, akhirnya kita tinggalkan, tak baca Quran. Jangan kita tinggalkan ibadat kerana manusia, dan jangan kita buat sesuatu ibadat kerana manusia. Boleh faham? Jangan kita tinggalkan ibadat kerana manusia tu, dan jangan kita buat sesuatu kebaikan kerana nak harapkan manusia, pujian dan sebagainya daripada manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua, tuan-tuan, membantu kita semua untuk menjalani ibadat puasa ni. Bulan Ramadan bulan yang paling hebat, terutama sekali malam yang pertama ini. Malam yang pertama ni ada dalam sebuah riwayat menyatakan, kalau Allah melihat seseorang itu pada malam Ramadan, awal malam Ramadan ini, maka dia diampunkan dosanya. Maka kita jagalah malam pertama ni buat ibadat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidup kita ini sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran syurga dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf tuan-tuan kalau tak tentu arah, tapi tentu arah dah kan, sebab saya pun tak tengok apa-apa. Tak tengok apa-apa yang datang, begitulah, tak? Tapi teratur juga lah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.